إلى سواء السبيل. اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء. ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون. وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون. وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه. وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. Ayat 154 ni dalil naqli. Dalil naqli daripada Nabi Musa. Thumma atayna Musa al-kitaba tamaman. Kemudian kami kurniakan kepada Nabi Musa kitab Taurat. Tamaman, kelebihan yang sempurna. Alal ladzi ahsana, kepada orang yang ingin melakukan kebaikan. Wa tafsilan likulli syai', penjelasan secara detail bagi setiap sesuatu yang berhajat kepadanya agama. Setiap sesuatu yang manusia berhajat di segi agama. Jadi likulli syai'in ini likulli ma yahtajuna ilaihi fi dinihim. Tafsir Nasafi. Mana apa saja yang ada hubungan dengan agama, sempurna ada penjelasan dalam kitab Taurat untuk zaman mereka lah. Wahudan, dan kitab Taurat juga hudan, sumber ilmu yang boleh memberi petunjuk. Warahmatan, dan suatu rahmat besar apabila ilmu itu diamalkan. La'allahum biliqa'i rabbihim yu'minun, mudah-mudahan melalui kitab Taurat mereka dapat meyakini hari mana mereka akan bertemu dengan Tuhan mereka. Ayat 155 dalil wahyi, iaitu Nabi Muhammad SAW diberi juga kitab. Wahada, dan ini Quran. Dan ini Quran kitabun, buah kitab besar. Anzalnahu, yang kami juga telah turunkannya. Mubarakun, yang bersifat berkah. Wa fattabi'uhu, maka kamu semua hendaklah ikut akan kitab ini. Wattaqu, dan kamu jagalah daripada melanggari hukum yang ada dalam kitab ini. La'allakum turhamun, mudah-mudahan kamu diberi rahmat. Allah Ta'ala turunkan kitab Quran ini, di antaranya sini muqaddar karahata an taqulu. Allah Ta'ala turunkan Quran ini bima takut, kamu akan mengatakan di akhirat nanti. Innama unzilal kitabu ala ta'ifataini min qablina, sesungguhnya diturunkan kitab daripada langit hanya kepada dua golongan Yahudi Nasara.
yang berada pada zaman mereka sebelum kami, tidak kepada kami. Jadi supaya kamu tidak akan menjawab begitu di akhirat. Ya, Allah Ta'ala turunkan Quran kepada orang Mekah ni. Orang Mekah takut-takut buat alasan, umat akhir zaman akan buat alasan, tidak diturunkan kitab daripada langit kecuali kepada dua kumpulan sahaja, dan kumpulan itu pun telah berlalu zaman mereka. Lalu Allah Ta'ala turunkan Quran supaya semua umat manusia sampai kiamat tidak boleh berdalih lagi depan Allah, tak ada kitab. Dan mereka akan kata wa in kunna, dan sesungguhnya kami an dirasatihim, daripada dapat belajar kitab-kitab, la ghafilin, lalai mereka. Oleh kerana kitab tidak ada, maka kami tidak ada kemampuan untuk belajar kitab itu. Allah Ta'ala turunkan Quran untuk melepaskan jawapan, sekiranya takut ada manusia ni akan berdalih di akhirat. Mana kitab hanya berlaku pada zaman dahulu. Orang Nasara ada kitab Injil, orang Yahudi ada kitab Taurat. Kami orang akhir zaman tak ada kitab. Lalu macam mana kami dapat tahu tauhid? Macam mana kami dapat tahu kiamat? Wa in kunna an dirasatihim la ghafilin, kami tidak tahu menahu untuk mempelajari dan mengkaji kitab. Jadi kenapa kami diazab? Ataupun au taqulu law anna unzila alaina alkitab, atau takut kamu kata lau anna, bahawa jika kami unzila alaina alkitab, jika diturunkan juga kepada kami kitab, seperti mana Yahudi Nasara ada kitab, nescaya lakunna ahda minhum, kami lebih terpimpin lagi, lebih daripada Yahudi, lebih daripada Nasara, baik di segi akidahnya, baik di segi amalan. Tapi tak ada kitab. Jadi sebelum kamu buat alasan dan dalih gitu, Allah Ta'ala turun kitab. Jadi faqad ja'akum bayyinatun min rabbikum, maka sesungguhnya telah sampai kepada kamu semua wahai orang Mekah, bayyinatun, hujah yang betul-betul jelas daripada Tuhan kamu, wa hudan, dan sumber ilmu yang boleh memberi petunjuk, wa rahmah, dan sumber rahmat apabila ilmu kamu dapat amalkan. Ayat seterusnya zajrun, teguran. Faman azlamu mimman kadzdzaba bi ayatina, maka siapakah lebih zalim, lebih daripada seorang yang mendustakan ayat-ayat Allah telah sampai pada mereka. Bukan saja mendustakan ayat Allah Ta'ala, bahkan menyesatkan orang lain, wa sadafa anha, dan menghalau orang lain daripada kitab Allah, daripada ayat Allah. Ayat seterusnya takhwif ukhrawi, sanajzil ladzina yasnifuna an ayatina, kami akan balas kepada orang yang memesongkan, menghalau orang lain daripada ayat-ayat kami, su'al azab, azab yang berat, bima kami yasnifun, dengan sebab amalan mereka menghalau orang lain. Ayat 158 takhwif duniawi, hal yanzuruna illa an ta'tiyahumul malaikah, tidak mereka menunggu malaikat datang kepada mereka, malaikat maut untuk cabut roh, liqabdil arwah, tunggu malaikat maut. Ataupun ya'ti rabbuka, ataupun Tuhan kamu bawa datang kepada kamu azab. Ya'ti rabbuka ni bi azab, ataupun tunggu Tuhan kamu akan bawa datang kepada kamu, menurunkan kamu ke atas kamu azab. Au ya'ti ba'du ayati rabbik, ataupun akan datang kepada kamu setengah-setengah daripada ayati rabbika, tanda-tanda kemurkaan Tuhan kamu, iaitu tanda-tanda kemurkaan azab pada akhir hayat. Cuma beza pada ayat sebelum, ayat au ya'ti rabbuka ni, au ya'ti rabbuka bi amrin bil adab.
au ya'tiya ba'du ayati rabbik, ataupun akan datang kepada kamu salah satu di antara bukti dan dalil daripada Tuhan kamu untuk dia hukum kamu semasa dunia ini lagi. Dan tiga perkara itu, yauma ya'ti ba'du ayati rabbika, hari yang mana akan datang sebahagian daripada tanda kudrat Tuhan kamu untuk menghukum kamu. La yanfa'u nafsan imanuha, tidak akan memberi faedah lagi kepada mana-mana jiwa iman mereka ketika itu. Iman mereka ketika itu. Lam takun amanat min qablu, mana tidak memberi faedah kepada mereka iman mereka ketika itu, iman yang tidak berlaku sebelumnya. Lam takun amanat min qablu ni iman yang tidak dia perolehi sebelumnya. Mana iman semasa azab mari, iman itu iman ditolak. Jadi iman yang berlaku pada masa itu ditolak, tidak memberi faedah pada dia, pada jiwa orang yang nak mati. Iman yang mana tidak pernah berlaku padanya sebelum. Lainlah ketika dia telah beriman. Ketika dia telah beriman, Allah Ta'ala datang ke azab. Maka jika dia bertaubat semasa itu, Allah Ta'ala akan terima taubatnya. Jadi jika beriman semasa azab menimpa mereka, iman ketika itu iman tidak makbul, dia panggil, tidak memberi faedah kepada mana-mana jiwa. Lam takun amanat, yang mana jiwa tak pernah beriman sebelum itu, tak pernah, dan juga tidak boleh memberi faedah oleh amal. Sini pun kita kat muqaddah, tidak memberi faedah pada mana-mana jiwa oleh amal. Tidak memberi faedah oleh jiwa yang melakukan amal pada iman ketika itu. Fi imaniha, pada iman ketika itu. Apa saja amal-amal baik, sekiranya jiwa itu tidak beriman sebelum. Di sini Allah Ta'ala nak beritahu, sekadar iman Allah Ta'ala boleh selamatkan manusia, walaupun tidak ada amal. Sekadar iman manusia boleh selamat. Dan amal manusia akan memberi kesan dan faedah pada diri seorang apabila amal dibuat semasa ada iman. Tapi apabila iman sudah tidak makbul pada masa itu, segala amal-amal yang dibuat oleh dia tidak akan diterima. Jadi imanuha dengan fi imaniha ni, iaitu iman-iman yang disebut di sini semasa tidak diterima lagi waktu. Maknanya sebelum Allah Ta'ala adakan azab pada akhir kematian dia, sebelum tu kalau dia beriman akan beri kesan sama ada iman saja atau iman serta amal. Tapi apabila waktu tu sudah tidak diterima lagi iman, dia beriman tapi tidak diterima, maka iman yang tidak diterima tak boleh memberi bantuan kepada Tuhan dia. Dan apabila iman dia tidak diterima, apa saja amal baik yang dia buat tidak akan diterima. Sebab amal-amal ini bergantung kepada iman. Jadi amal tidak akan memberi faedah sekiranya amal dibuat semasa iman tidak diterima. Ayat kedua. Qul intaziru, maka tunggulah kamu, inna muntazirun, bahawa kami juga menunggu masa untuk menghukum kamu seperti mana ditakdirkan. Ayat 159 Zajrun beserta takhwif ukhrawi. Innal ladina farraqu dinahum, sesungguhnya mereka yang membeza-bezakan agama mereka, sebahagian terima, sebahagian tolak. Wa kanu syi'an, jadilah mereka berpuak-puak. Berpuak-puak, mana golongan kafir yang jadi puak-puak. Lasta minhum fi syai', tidaklah kamu wahai Muhammad daripada golongan mereka walaupun sedikit. Sebab puak-puak ni puak-puak kafir lah, setengah menerima ajaran agama, setengah menolak. Faraku dengan mana? Setengah terima, setengah tolak. Jadilah puak-puak mereka ini puak-puak kafir belaka, kerana tolak sebahagian, terima sebahagian. Tidaklah kamu wahai Muhammad daripada mereka walaupun sedikit.
Innama amruhum ilallah. Kemudian urusan mereka itu serahlah kepada Allah. Apa yang Allah akan buat pada mereka. Thumma yunabbi'uhum bima kanu yaf'alun. Kemudian Allah Ta'ala sendiri akan memberitahu kepada mereka apa yang pernah mereka lakukan semasa dunia untuk dihukum. Ayat 160 tabsyir beserta takhwif. Dalam satu ayat ada dua. Man ja'a bil hasanah, siapa dia datang ke akhirat dengan bawa hasanah yang sudah ikhlas. Bawa hasanah sini hasanah makbulah, yang ada padanya syarat-syarat cukup. Falahu asyru amsalha, untuknya sekurang-kurang 10 kali ganda pahala. Untuk orang bawa amalan yang telah cukup sempurna hasanah itu diganda 10 kali ganda sekurang-kurang. Wa man jaa bis sayyi'ah, dan siapa dia bawa datang sayyi'ah, keburukan dan kejahatan dan dosa, fala yujza illa mithla, tidak dibalas dosa kecuali setimpal dengan apa yang dia buat. Mana tidak digandakan. Kebajikan akan digandakan 10, dosa sebanyak mana buat. Mitlah seperti itu. Wahum la yuzlamun, mereka tidak akan dizalimi. Mana tidak akan dihukum melebihi amal. Sekadar amal, sekadar tu hukum. Banyak kesalahan, banyak hukuman. Penutup surah, Allah Ta'ala beritahu pada Nabi sebagai buat pengumuman, iklan, pengumuman daripada Nabi. Katalah wahai Muhammad, innani hadani Rabbi, sesungguhnya telah memimpin aku, sesungguhnya aku sendiri telah dipimpin diriku oleh Tuhanku melalui wahyu. Sini melalui wahyu. Sesungguhnya aku sendiri telah dipimpin oleh Tuhanku melalui wahyu ila siratal mustaqim, kepada jalan lurus, yakni dinan qiyamah, agama yang dipegangan dan cara hidup yang betul-betul lurus. Pegangan dan cara hidup yang betul-betul lurus. Millata Ibrahim, millah Ibrahim, mana agama Ibrahim. Hanifan, condong kepada tauhid. Wa ma kana minal musyrikin, dan tidaklah Ibrahim itu termasuk golongan ahli syirik. Iklan pertama, hidayah daripada Allah, agama tauhid. Iklan kedua, qul, katalah juga pada mereka, khalasah agama Ibrahim, khalasah Ibrahim, millah Ibrahim, inna salati, sesungguhnya sembahyangku. Sembahyangku ni semua ibadat-ibadat badaniah dipanggil, ibadat-ibadat yang dilakukan oleh manusia dengan perantara tubuh badan. Sesungguhnya sembahyangku wa nusuki, dan nusuki sini ibadat-ibadat harta. Ibadat-ibadat sembahyangku, ibadat-ibadat hartaku. Wa mahyaya wa mamati, hidupku dan matiku. Ini masalah takwini, kejadian yang akan berlaku pada diriku mengikut takdir. Hidupku dan matiku ini takwini, kejadian-kejadian yang akan berlaku pada diriku daripada takdir. Semua lillah, milik Allah, yang Rabbil Alamin, pemelihara semesta alam. La syarika lahu, tidak ada syarik pada Allah Ta'ala. Wa bidzalika, dengan akidah tauhid dan agama yang benar ini, umirtu, aku diarah dan diperintahkan. Wa ana awwalul muslimin, dan akulah yang mula-mula sekali daripada kalangan yang berserah diri, baik di segi akidahnya dalam mentauhidkan Allah, baik di segi dalam ibadat dan adatnya mengikut syariat Allah. Iklan yang ketiga, iklan yang ketiga, penafian yang lain. Iklan yang ketiga ni penafian yang lain. Qul, beritahu pada mereka, aghairallahi abghi rabbah, adakah selain Allah aku akan cari Tuhan pencipta pemelihara? Adakah selain Allah aku akan cari pencipta pemelihara? Sedangkan wahwa rabbu kulli syai', dan dialah Rabb bagi setiap sesuatu, pencipta pemelihara bagi setiap sesuatu. Takhwif ukhrawi, wala taksibu kullu nafsin illa 'alaiha, dan tidak melakukan seseorang jiwa, seseorang manusia apa-apa kesalahan melainkan dia akan tanggung
sendiri dosa dan kesalahan dia itu. Wala taziru waziratun wizra ukhra, dan tidak ada boleh menanggung seseorang yang sedang menanggung dosa sendiri akan dosa orang lain. Wizra ukhra, akan dosa orang lain hingga habis. Thumma ila rabbikum marji'ukum, kemudian kepada Tuhan kamulah kembali kamu semua. Fa yunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun, maka Allah Taala akan ceritakan kepada kamu tentang apa saja yang pernah kamu berselisih padanya dengan ahli hak, dengan golongan yang benar, untuk dihukum. Tarwi wa huwa alladhi ja'alakum khala'ifal ardi, dialah Allah yang telah menjadikan kamu makhluk yang silih berganti. Setengah orang mari, setengah orang mati. Setengah orang lahir, pada hari sama ada orang mati, ada orang lahir, silih berganti. Khala'ifal ardi wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din darajat, dan Allah Ta'ala lah yang mengangkat setengah kamu melebihi setengah yang lain. Darajat, derajat-derajat yang tidak ikhtiari. Derajat-derajat yang tidak ikhtiari, derajat-derajat takwini, susah senang, kaya miskin. Allah Ta'ala jadikan manusia yang tidak sama di segi kehidupan zahir, liyabluwakum, tujuannya Allah nak uji kamu dengan cara memberi derajat yang berbeza. Contoh mudahnya kaya miskin lah, seperti mana ayat yang kita baca sebelum ni, dan surah Syura dan surah lain. Allah Ta'ala nak uji kamu fima atakum, pada rezeki yang Allah bagi kepada kamu dan kepada kebolehan yang Allah bagi kepada kamu. Macam mana kamu guna kebolehan dan rezeki itu mengikut syariat. Jadi pemberian-pemberian ini takut ghairi ikhtiari, dia panggil, perkara yang tidak ikhtiar manusia. Inna rabbaka sari'ul iqab, sesungguhnya Tuhan kamu sangat cepat hukuman dia. Wa innahu laghafurur rahim, dan sesungguhnya dia juga Maha mengampuni lagi Maha mengasihani. Surah Al-Qamar.